Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi ar-rahmah wa ridwan tafjira, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apapun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya, dan kami mohon keampunanmu atas apa jua kesyirikan, bid'ah, khurafat yang kami lakukan sedangkan kami tidak mengetahui kesesatannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-31. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin, Hafizahullah, terbitan oleh Karya Bestari dan edaran oleh grup buku Karangkraf Sendirian Berhad. Versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam 30 sesi terdahulu telah dapat kita kongsikan audiobook bacaan isi kandungan kitab ini, bermula daripada muqaddimah kitab ini, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, bab 2 ibadah dalam Islam, bab 3 umat yang terbaik, dan sebahagian daripada bab 4 iaitu berkaitan dengan rukun iman. Subtopik yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subtopik yang kedua, iman kepada malaikat. Subtopik yang ketiga, iman kepada kitab. Dan sebahagian daripada subtopik yang keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-31 akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada subtopik yang keempat, iaitu berkaitan dengan rukun iman yang keempat, yakni iman kepada para Nabi dan Rasul. Dan insya-Allah di sesi-sesi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan subtopik yang kelima berkaitan dengan iman kepada hari akhirat. Juga subtopik yang keenam iaitu iman kepada takdir, yakni iman kepada qada dan qadar, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-31 untuk kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah,
Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Bab 4, Rukun Iman. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian terdahulu telah dapat kita kongsikan pertamanya, subtopik yang pertama, iaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subtopik yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Subtopik yang ketiga, iaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Dan juga sebahagian daripada subtopik yang keempat, iaitu rukun iman yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Iaitu telah kita kongsikan sebelumnya, makna iman kepada nabi dan rasul, perbezaan antara nabi dengan rasul, para nabi dan rasul yang wajib diketahui, siapakah rasul-rasul ulul azmi. Kesemua rasul membawa agama Islam, dan juga berkenaan dengan sifat-sifat wajib para rasul alaihissalatu wassalam. Semoga kesemua perkongsian-perkongsian audiobook yang terdahulu, juga yang akan kita kongsikan pada hari ini dan seterusnya, akan sangat-sangat bermanfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, terutamanya kepada penulis kitab ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah limpahkan kefahaman yang tepat mengenai agamanya kepada kita semua. Juga Allah jadikan asbab untuk Allah dengan limpah kurnianya dan kesian belasnya menyempurnakan iman dan amal kita, dengan membebaskan kita, i'tikad kita dan amalan kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat, yang dengannya kita akan dapat kembali jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman dan amal yang sempurna, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat yang akan mencacatkan iman dan amal kita, insya-Allah. Di pagi yang berbahagia ini, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-31 ini, kita masih lagi berada di subtopik yang keempat daripada bab 4 berkaitan dengan rukun iman, iaitu subtopik iman kepada para nabi dan rasul. Dan insya-Allah akan kita lanjutkan di pagi yang berbahagia ini dengan
tugas utama para Rasul alaihi salatu wassalam. Tugas utama para Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh banyak tugas para Rasul kepada makhluknya, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas mereka yang paling utama ialah pertamanya at-tabsyir wal inzar. Tabsyir dan inzar. Kedua, menyeru umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyampaikan wahyu, ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menyampaikan risalahnya, yakni risalah Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Kelima, menjelaskan isi kandungan Alkitab kepada manusia. Keenam, melaksanakan Islam dengan sempurna sebagai teladan kepada umat. Ketujuh, menjawab semua persoalan penting yang diajukan oleh umatnya. Kelapan, mendidik umat, yakni mendidik para pengikut. Kesembilan, sebagai cahaya yang menerangi dan saksi terhadap amalan umatnya di akhirat kelak. Seterusnya akan kita huraikan sedikit berhubung kait dengan tugas utama para Rasul tersebut, iaitu tugas utama para Rasul yang pertama, at-tabsyir wal inzar. Tabsyir dan inzar. Maksudnya menyampaikan berita gembira, yakni at-tabsyir kepada umatnya berkenaan keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran pahala dan syurga jika mereka beriman kepadanya dan para rasul serta mematuhi utusannya itu. Juga menyampaikan peringatan, yakni al-inzar kepada umatnya tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, siksaan dan neraka jika mereka ingkar serta berbuat maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 48 hingga 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi khabar gembira dan peringatan. Sesiapa yang beriman dan mengadakan pembaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, berduka cita. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa seksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Tugas utama para rasul yang kedua adalah menyeru umat agar beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua rasul diutuskan agar mereka melaksanakan tugas yang paling utama dan paling asas, iaitu menyuruh umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan agamanya serta mentauhidkannya. Sama ada dalam rububiyahnya, asma' wa sifatnya ataupun uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka hendaklah kamu sekalian menyembahku. Tugas utama para rasul yang ketiga, iaitu
menyampaikan wahyu, ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan caranya, cara Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad SAW, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Seterusnya, tugas utama para rasul yang keempat, yakni menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, yakni menyampaikan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Tugas utama para Rasul yang kelima, iaitu menjelaskan isi kandungan Alkitab kepada manusia. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Selanjutnya, tugas utama para Rasul yang keenam adalah melaksanakan Islam dengan sempurna sebagai teladan kepada umat. Dalam hubungan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan keradaan Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut dan mengingati Allah. Tugas utama para Rasul yang ketujuh, iaitu menjawab kesemua persoalan penting yang diajukan oleh umatnya. Para Rasul ini bertanggungjawab untuk membantah hujah golongan yang degil dan takabur, menghilangkan perasaan ragu ataupun syubhah, serta menasihati mereka dengan bijaksana agar ia tidak dijadikan alasan pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah kebijaksanaan dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tugas utama para Rasul yang ke-8, yakni mendidik para pengikut. Ia dilakukan melalui pendidikan yang tinggi tarafnya sebagai persiapan menghadapi pertemuan dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Persediaan untuk memikul amanah bersama Rasul dan kemudian mewarisinya kepada generasi kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yakni sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, tugas utama para Rasul yang ke-9, iaitu sebagai cahaya yang menerangi dan saksi terhadap amalan umatnya di akhirat. Dalam hubungan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskanmu untuk menjadi saksi dan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah akan hari ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitkan kepada setiap umat seorang saksi ataupun mereka daripada seorang saksi atas mereka daripada kalangan mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Selanjutnya, kewajipan umat terhadap Rasul. Kewajipan umat terhadap Rasul. Di antara kewajipan kita sebagai Muslim terhadap para Rasul alaihissalatu wassalam ialah, pertamanya, membenarkan kesemua para Rasul alaihissalatu wassalam. Kedua, wajib taat dan patuh kepada mereka. Ketiga, wajib meyakini mereka lah lelaki paling sempurna ilmu dan amalan serta paling mulia akhlaknya. Dan keempat, wajib meyakini bahawa mereka tidak memiliki sedikit pun ciri-ciri khas ketuhanan. Berikut adalah sedikit huraian ataupun pendetailan tentang kewajipan umat terhadap Rasul. Kewajipan umat terhadap Rasul yang pertama adalah membenarkan kesemua Rasul. Setelah beriman kepada para Rasul dan kerasulan mereka, kita mestilah membenarkan mereka semua tanpa kita bezakan antara satu dengan yang lain. Sesiapa yang beriman kepada sebahagian Rasul dan mengingkari setengah yang lain, ataupun membenarkan sebahagian mereka dan mendustakan yang lain, maka kafirlah dia berdasarkan keterangan daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perkara ini dalam surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membezakan antara keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya dengan mengatakan
kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu untuk mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yakni di antara iman dan ataupun kafir. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itulah orang yang kafir sebenar-benarnya. Kewajiban umat terhadap para rasul yang kedua adalah wajib taat dan patuh kepada mereka. Setiap Muslim wajib mematuhi ajaran Rasul dan dilarang menyalahinya. Ini kerana mematuhi Rasul bermakna mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga sebaliknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling daripada ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Selanjutnya, kewajipan umat terhadap Rasul yang ketiga, iaitu wajib meyakini bahawa mereka, yakni para Rasul itu, tidak memiliki sedikit pun ciri-ciri. Selanjutnya, kewajipan umat terhadap Rasul yang ketiga, iaitu wajib meyakini mereka lah lelaki paling sempurna ilmu dan amalan serta paling mulia akhlaknya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Dan kewajipan umat terhadap Rasul yang keempat adalah wajib untuk umat meyakini bahawa mereka, yakni para Rasul itu, tidak memiliki sedikit pun ciri-ciri khas ketuhanan. Mereka, yakni para Rasul itu, tidak memiliki manfaat dan tidak dapat memberi kesan baik atau buruk, melainkan dengan iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tidak mengetahui perkara gaib, melainkan apa yang dia, yakni Allah Ta'ala, izinkan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat kita di pagi yang berbahagia ini sama-sama mengambil sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian audiobook kali ke-31 daripada kitab ataupun buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Yasin Hafizahullah.
Semoga perkongsian isi kandungan kitab ini sangat-sangat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat. Pertama-tamanya untuk penulis kitab ini dan juga pada kita semua. Semoga dengannya menjadi asbab untuk Allah berkenan melimpahkan kefahaman yang tepat mengenai agamanya. Seterusnya membebaskan i'tiqad, akidah, iman kita dan juga amalan kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, khurafat dan bid'ah yang akan menjadi sebab rosaknya agama kita. Yang mana dengan kefahaman yang tepat mengenai agama ini, kita akan dapat balik kembali jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa iman dan amal yang sempurna, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Yang mana dengannya kita akan dapat balik jumpa Allah dengan dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita berkekalan dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan kasih Allah di syurganya insya-Allah. Dan untuk sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada bab 4, iaitu berkenaan dengan rukun iman, iaitu sambungan kepada subtopik yang keempat berkaitan dengan rukun iman yang keempat, iaitu iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sehingga berjumpa lagi di sesi-sesi perkongsian selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.